Bismillahirrahmanirrahim. So today is our class for chapter 1, Introduction to Process Model. Okay, so this chapter is very fundamental to doing any socket programming. Before we sebelum kita dengan lebih lanjut tengok macam mana kita nak access socket. So socket ni basically kalau kita nak buat communication over TCP/IP punya model, contoh client ke server, sebelum kita boleh access socket punya API tu, kan, so kita kena do it programmatically, so kita kena buat programming. Okay, tapi sebelum tu kita kena faham dulu apa dia proses model. Okay, pasal bila kita buat kita punya program, right, so bila kita buat kita punya program, kita dah buat coding, bila kita nak execute dia, right, bila kita execute dia, kita run dia, dia akan be loaded dalam memory. Bila dia loaded dalam memory, dia dah jadi proses. Okay, semua everything is a process dalam operating system. Okay, so very fundamental konsep tu. Bila recap balik dalam kelas operating system, mungkin kamu semua pernah ambil sebelum ni. So bila dah jadi proses, then dia dah jadi running lah. So kita kena faham dulu. Kenapa kita kena belajar? Pasal eventually bila you guys faham konsep proses tu, so bila proses dan thread, so bila you guys nak buat your network application, so you guys need to have multi-thread ataupun multi-process punya application. Pasal supaya, contoh kalau you guys buat your server punya program, your server can handle more than one client. Kita tak nak bila kita buat network application tu hanya satu klien boleh connect dalam satu masa yang sama. Kita of course in the real world implementation sepatutnya akan ada multiple client. Okay, so itulah penting kita belajar dulu fundamental dia adalah process model. Okay. So the content outline is, first we will discuss first what is process, process creation and creating a sub process with a fork. So kalau dalam C, okay, dalam Linux, kalau kita nak create, kita nak clone ataupun kita ada satu parent process, kita nak buat dia punya child process, kita akan gunakan API fork. API ni sebenarnya dia macam sedang cerita kita gunakan function tu dia akan panggil API tu untuk dia buat another child process. Okay, so by the end of the lesson, students will be able to understand the concept of process in Unix and how it's been created. Okay, and you should be able to create a sub process in Unix using fork function call. Okay, benda ni lah kita akan buat system call nanti. So memang benda ni kita akan guna dalam C. Okay, so first chapter 1 kita belajar overview dulu. So apa tu proses? So a process is a program in execution in a memory, or in other words, instance of a program in a memory. So macam saya cakap tadi, any program, so program tu contoh kita tulis code, even a simple hello world punya code. Okay, so kalau kita tak execute dia, kita tak run dia, kita tak loaded dalam memory, dia still a program. But once it has been loaded, dia akan jadi proses. Benda ni pasal most of the computer nowadays dia follow von Neumann punya architecture, von Neumann. So von Neumann architecture, that means dia ada CPU, dia ada memory. So everything a program dia nak running, dia mesti loaded into memory. Memory tu senang cerita RAM lah. Okay, so a program can be a command, shell script or any executable or any application. Itu saya tunjuk. However, not all commands end up in creating a process. There are some exception, ada. And similarly to how created has a property associated with it, and process has a lot of properties. Okay, ni saya nak tunjuk. Okay, so sebelum saya tunjuk benda ni dalam Linux dulu, kita tengok basic one dulu. Kita tengok dalam window. Contoh saya buka task manager. Boleh nampak ke saya share task manager tu? Boleh, sir. Okay, so contoh dekat dalam task manager, saya tunjuk ni dekat window, nanti later on saya akan tunjuk dekat Linux. So kalau kita tengok, let's find Chrome. Oh, saya tak buka. Contoh saya buka Chrome. Okay, so I'm running a Chrome. So, tadi kan, nampak tak ada Chrome? Ini pasal saya tak run lagi, dia hanya program.
So once saya run saya punya Chrome, Chrome tu dia akan jadi a process pasal dia dah been loaded dalam memori. Nampak tak? So setiap Chrome punya ni, nampak tak? Dia guna berapa banyak memory space. Pasal dia loaded dalam memory dan dia been schedule. Maksudnya dia dah dapat been schedule untuk guna CPU tu. Pasal CPU dalam komputer, contoh macam komputer saya ada berapa core? Saya ada 8 logical core, 4 physical core. Since saya ada hyperthreading, so dia 4, dia dah 2 lah, so saya ada 8 So kita ada 8 je tapi proses banyak. Nampak? Proses ada dalam berapa ratus proses running dekat background ni kan. Okay. So proses tu dia akan bergilir-gilir untuk menggunakan CPU. Memang itulah konsep komputer So ni dah jadi running process lah dari memori. Dan yang macam dalam slide terangkan tadi, dia ada attributes dia. Attributes tu maksudnya kita boleh tahu dia punya proses ID. Contoh kalau kita, so kalau saya pergi kat sini, so kalau saya pergi detail tadi, nampak ada proses ID, apa status dia, adakah running, ataupun adakah dia dalam status waiting, okay? Apa nama proses tu, apa user yang run proses tu, CPU time yang diguna, memory and so on. Okay, virtualization. Okay, so ini this is PID. Okay, so ini untuk Windows tau. Okay, Windows yang menggunakan anti-kernel So kalau kita tengok dekat Linux kernel is a bit similar concept but different implementation. Okay, so sebelum tu faham tak konsep ni? Ada soalan tak? Saya tunjuk dekat Windows ni. Okay. Ready. Yeah, right. So saya tunjuk, saya ada here, sekejap ni kecil tulisan, nampak sekejap saya besar tulisan Okey tak? Nampak? Okey, nampak ke? So saya sekarang dekat belah kiri ni tengok so saya ada virtual machine lah. So dia macam physical machine je. So dia running on Linux punya operating system So kita nak buat untuk kelas kita, untuk kita punya lab, kita akan buat network programming tu memang kita akan implement dalam Linux So this one is my Linux, right? So dia punya operating system Ubuntu tapi dia gunakan Linux kernel lah. So kalau kita tengok, saya run this one. So it's basically a Linux Ubuntu, but running 4.15.0153 Linux kernel Okay, so kalau kita okay, so I'm running Ubuntu 18.04 LTS. Okay. Okay, anyhow, kalau dekat dalam Linux, kalau kita nak tengok macam dekat task manager tadi, apa running process, kita boleh run command ps. Ps. Okay, so saya bagi dia parameter. Nampak kan skrin ni kan? Okay, so kat sini sama lah. So dekat sini ada contoh user, contoh kalau kita ambil satu proses, macam-macam lah proses yang ada dekat belakang ni. Contohlah kita ambil yang satu this one kan. Tu ni dia punya attribute nampak? Dia ada proses ID, proses CPU dia guna, memory dia punya virtual memory tak silap. Okay, dia betul dekat sini dia punya address, berapa banyak dia dah gunakan time untuk ni, apa exactly nama program tu atau nama tu So contoh kita buat simple C punya program. So far boleh follow ke?
Berkenaan proses ni? Boleh sir. Okay, boleh ya. Okay, so saya tunjuk um, to see sudah ada buat ya. Okay, dah ada. So ni simple C apa ni? Hello world dalam C. So first kalau dalam C kita import dulu stdio punya library. Kerana stdio ni dia adalah yang printf ni. Kalau tak ada dia tak boleh guna printf. Kita tak boleh panggil function printf ni. Okay. So macam biasa kita ada main function. Dekat sini kita pass parameter void. Okay, dan kita ada return 0 nak bagi tahu compiler yang dia dah finish executing, dan kita nak print kat screen dekat kita punya terminal hello world lah. Dan /n ni maksudnya kita nak new line, maksudnya dia print dan dia start new line. Okay, simple. So kita tengok So kita compile dia gunakan GCC, kita juga GNOME C compiler. Okay, so bila dah compile dia akan ada a.out ni. So kita run lah. So sekarang ni dia tak jadi, dia masih lagi program. Okay, tadi kita dah compile, compiler dah tukar dia kepada machine pada machine code, this one lah. So tadi tu kalau kita buka hello kan kita boleh baca kan, tapi kalau kita buka a.out tu dia jadi macam ni lah, right? So this is machine punya code lah, dia dah tukar kepada assembly. Okay, so kita run benda tu. Okay, saya nak run inilah, macam ni saya run hello world. Okay, tapi kita tak nak monitor kan dia punya, pasal dia cepat sangat, dia jadi proses, dia dah run baru dia terus exit. So kita tak boleh nak tengok dekat PS tu. So apa kita nak buat senang, kita buat looping. Okay, so saya ubah sikit. File. Saya buat while while loop. Tu ni silap pasal saya dia semua besar. Kalau error dia mungkin kan juga. Sekejap okey. Kalau tak senang kita buat one je lah, while one. Ini dia akan sentiasa dalam ni kita buat dia apa? Okey, boleh So apa kita buat tadi?
apa yang saya try nak buat. Tadi bila kita buat simple hello world, kita dah okey lah, kita boleh print. Tapi kita nak tengok dia daripada program jadi proses. Kita nak tengok dia sentiasa running kan, supaya kita boleh tengok dia dalam PS tu kan. So apa saya buat? Saya tambah sikit, saya buat satu while loop. So while loop ni tak buat apa, dia just running je, bertunal je kan, supaya dia akan sentiasa running ya. So kita try run dia. Saya dah compile dia. Okay, right. So let's run it. Okay, nampak dia sesa run je ni. Dia tak exit ni, dia stuck dalam loop tadi. Okay, so kita buka satu lagi session. This one. Okay, so kita buat sama juga PS AUX. Oh. Okay, kita cari ada tak dia? Ya, ni nampak. Mungkin sekejap saya filter lah, mungkin senang untuk sekejap saya filter bagi tak juga tak keliru. Okay, A.out So kat sini. Okay, nampak tak kat sini? So nampak dia running je, dia dah jadi proses kan. So inilah run dia, this one yang kita run. Dia punya run tadi saya lah, nama username saya. Ini proses ID dia. Dia gunakan CPU 100% pasal dia looping saja. Apa lagi? Ni all the attributes. Okay. So kalau saya nak stop dia, saya boleh kill lah. Kat sini saya ada PID dia, saya boleh kill. Okay, so nampak dia dah kill. So dia dah keluar. Any question? Okay ke? Ada apa pun nak tanya? Atau nak saya ulang balik ke? Okay, sir. Okay, so tu konsep proses bila kita buat kita punya program tu, so bila kita run, everything dia akan jadi proses So saya ulang balik. Penting konsep tu. Pasal later on kita akan buat multi proses. Untuk satu program kita akan buat multi proses. Okay? Okay, kita pergi balik sambung tadi. So all process dia akan ada dia punya properties associated with it. So macam tadilah dia ada dia punya username, username yang create dia. Lepas tu dia akan ada dia punya CPU time, lepas tu dia ada juga execution time dia, apa proses ID dia, macam-macam So kat sini dia ada. Dan dia juga ada sebenarnya kalau dia tu adalah a child process, dia akan ada dia punya parent ID juga. Okay, so macam-macam. Okay, kita tengok lagi. So tadi kita gunakan PS untuk kita listkan proses adalah Unix. PS is a Unix command which lists the active process and its status, and by default it lists the process belong to the current user being run from current terminal. Okay, so tadi tu. Okay, so kalau kita nak create a process, every process in Unix must be created by some sort of other process. Memang macam tu. Dekat dalam Linux, kalau kita Linux atau Unix lah, so bila kita start operating system, bila kita boot, dia ada satu, nama dia proses 1 tau. Itu adalah dia punya mother process dia, ada satu. Tapi bila dia dah create proses yang lain, contoh macam tadi, saya run C punya program tadi kan. Bila saya run tadi, sebenarnya yang run tadi adalah dia akan ada, dia punya parent adalah saya punya shell. Saya punya terminal punya, pasal dia yang run kan, so dia akan jadi parent ID. Dia ni macam tu. So every process in unit must be created by some other process. Okay. So the PID of the KSH is same as the PID of the PS command, which means that KSH process is the parent of the PS command. So dia ada dia punya process ID dan dia ada dia punya parent ID. Okay, PPID. Okay, so macam saya terangkan tadi, bila kita boot je Linux, okay, dia akan ada dia punya initialize ni proses. Dia ada init proses dia. Init proses, since dia tak been created by anyone,
dia punya PID adalah 1 dan parent ID dia adalah 0. Tapi kalau kita tengok proses yang selepas dia, contoh macam bootloader ke atau macam-macam, selalunya yang akan create dia adalah PID 1. Ini proses ni yang akan create yang another one. So dia macam berantai macam tu. Okay. Kena ingat ni the init process will have PID 1 and PPID as 0. And there is an exception to creating a process. So not all command end up creating a process. There are some exception. For example, exception tu adalah internal commands does not create a process since they are shell built-in. Internal command ni maksudnya kalau kita ada shell, yang tadi tu, this one kan, ni yang saya communicate, yang saya kalau saya saya tulis ni semua ni kan. Saya sebenarnya tulis ni dekat shell. So this is what we call as shell. Okay. So kalau internal command, contoh macam echo, one of the internal command tu echo lah. This one kan. Echo kan. This one is bukan command lah, dia adalah internal punya command untuk bash. Saya menggunakan bash punya shell. So itu dia tak create proses. Tapi kalau contoh kita gunakan command PS, pasal PS ni adalah is another program sebenarnya. Okay, so bila kita create, of course kita akan create, bila kita run dia akan create a PID. Okay, nampak? PS tadi, dia sendiri ada PID dia. Okay. And any file, if source does not create a process, it has been to be run within the shell. Ni untuk file lah. So kalau mungkin kita nak baca file ke, so tak bukan Okay, so ini adalah exception di mana when kita execute dia, it's not created a process. Okay, but anything else bila kita run memang akan create a process. Okay, habis tadi berkenaan dengan ni. So macam ni kalau kita nak buat tadi kita ada satu proses. So kita nak buat child dia. Okay, kita nak clone, bukan clone lah. Ya betul lah, kita nak clone dia. Kita nak copy dia untuk jadikan dia punya child process. Okay. So kenapa kita kena ada parent tadi, kenapa kita nak buat child process? Kerana kita nak buat multi-process punya application bila kita nak buat network programming nanti. Kenapa? Macam saya terangkan awal-awal tadi, kalau kita nak buat client and server punya application, kita tak nak server application yang kamu tulis tu hanya support satu proses. Maksudnya dia hanya ada running on single process. Nanti contoh untuk server tu dia ada 10 client. Maksudnya ada 10 user daripada komputer lain nak access you guys punya server application yang you guys buat tu. Kalau bukan multi process, satu client dah connect. So bila dia masih proses apa yang client tu nak buat, the another client bila dia nak connect tak boleh, dia akan jadi error pasal benda tu tak habis lagi. Kena tunggu klien yang pertama tu stop requesting, barulah yang klien kedua boleh access. Nampak tak? So dia mana ada in the real world sepatutnya kita kena, contoh ada satu server tu dia boleh serve multiple client. So in order to achieve that, kena ada multi process punya application. Faham tak? Okay ke? Okay, sir. Right, itu yang saya cuba nak tunjuk. Okay. Okay, so by default, macam saya cakap, C program dia have no concurrency atau parallelism. Memang dia tak ada. Memang dia tiba-tiba bukan kalau kita run hello world tadi, dia tiba jadi multi process ataupun dia jadi concurrent. Tak ada. Kita memang kena buat dia either multi process ataupun multi thread. Baru dia boleh handle multiple process in the same time. Okay. So only one task happen at the time and each line code is read sequentially daripada atas ke bawah, daripada atas ke bawah. Dia buat macam tu je, okay? So Linux fork system call can do concurrent programming. Itu ni kita nak buat. So fork copies the memory and makes an independent process for each concurrent process. And in order to do that, kita boleh gunakan unique fork system call. So senang cerita dalam C kita gunakan fork function. So system call will spawn a process as leaf of growing binary tree. Okay. So contoh kalau if we call a fork twice, maksudnya 2 kali kita gunakan fork, so dia akan jadi 2 to the power of 2 lah. So akan ada fork process. Kalau kita just gunakan fork function tu sekali saja, so dia akan buat
2 to the power of 1. So akan jadi berapa? 2, kan? Itu lah kalau kita nak ni. So the fork in C, the fork does not take any parameter. It return, but dia tak ada take any parameter, tetapi dia akan return an integer, right? Dalam programming, recap balik, dia akan returnkan value. Kalau dia returnkan negatif, that mean dia fail untuk create a child process. Mungkin tak cukup memori ke, ataupun ada error dalam operating system, dia akan return a negative number. Selalunya dia akan return negative 1. Kalau dia returnkan 0, dia adalah proses. Dia adalah kalau dia 0 menunjukkan dia punya child tadi, dia adalah child. Tetapi kalau dia return positive value, maksudnya mungkin 1 sampai ke atas. 1 tak adalah, 1 adalah init proses. Tapi kalau dia return lebih daripada 1 kan, maksudnya dia return balik 200 ataupun dia return 10, itu that value is PID untuk parent process. Okay, so dia akan return 3, negative number, 0 value and positive value. Okay, so ni contoh kalau kita nak buat forknya. So satu macam biasa kita buat stdio tadi tu, dan kita nak gunakan fork ni, kita kena tambah ni. Dia dalam fork ni sebenarnya di dalam UniSTD ni. Okay, dan kita kena tambah juga systype-h punya library. So kita try buat. Okay, let's do it. Setakat ni boleh follow ke? Kita nak break dulu. Boleh lagi. Boleh so far so good. Okay, so saya buang this one. Let me clear this. Kita buka balik tadi. So by the way, Nano ni adalah text editor, command lah, program text editor untuk saya edit benda ni. So nanti later on bila kamu nak buat lab, boleh guna Nano ke, ataupun nak gunakan Notepad++ pun boleh, terpulang kepada kamu. Anyhow, pasal ni just simple saya tunjuk dalam kelas, so saya just guna Nano lah. So Nano LC. Okay, so saya buang balik tadi. Saya tak nak dia infinite loop. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan, kita compile dulu this one, saya save. Okay, dia dah compile. So kalau saya run dia, e.out, ada satu lah, nampak? Dia, kalau kita tengok kita punya code ni, apa kita buat, dia simple je. Dia pergi main function, dia print, dia exit, dia return kan. Okay, so kalau kita guna fork, kalau saya panggil dia sekali, so maksudnya kita akan, apa kita expect? Dia sepatutnya run 2 kali lah kan. Okay, so let's do this. So kita try buat fork, kita tambah. So saya tambah lagi. Include fish. STD. Saya gunakan fork. Ini function lah. Okay, sebenarnya kita guna fork function ni dalam C, dia akan panggil Unix punya ataupun Linux punya fork API. Okay, so basically dia akan copy lah. So bila dia run, dia masuk ni, dia sini, dia akan copy. Dia akan copy the same thing. Okay, so dia akan ada child punya. So kalau kita tengok, okay, so kalau kita run GC dia balik. Okay, so saya run dia balik, a.out, buat ada 2. So saya dah fork dia 2 kali. Okay, so contoh saya panggil di 2, macam tadi kan, kalau kita belajar, kalau kita panggil fork 2 kali, sepatutnya dia akan create 4 kali lah kan. So, kita try tengok. Okay,
akan ada 4. 2 to the power of 2. So akan ada 4. Nampak tak? Okay. So basically apa dia buat, dia adalah dia akan create macam saya cakap tadi, dia akan clone the whole parent tu sama macam child. Faham tak? Dia akan basically dia ada 4 proses ni. So later on bila kamu buat network programming, nanti later on lah kita akan tunjuk soket tu. Bila kita terima accept connection daripada klien yang baru, kita akan create a fork. Bila kita dapat terima, kita akan create a fork macam tu. Okay? Boleh ke? Boleh sir. Okay. So sekarang ni kita rehat dulu. Saya sebelum kita rehat tu, is it okay if saya bagi bukan quiz lah, maksudnya apa bukan quiz, dia macam pop quiz, bukan pop quiz pun, dia macam main-main tu, alamak, apa nama dia? Sekejap saya buka sekejap. Quizy. Sekejap, saya tengok ada tak yang saya buat kelas sebelum ni, sekejap Apa rehat dulu, sekejap saya cari sekejap. Tengok Kahoot. Oh, okey, ada. Jom kita buat. Okay, so nak minta bantuan buka apa ni dekat web browser tu, buka join my quiz, lepas tu masukkan kod ni. Jom kita buat just nak tengok pemahaman lah setakat ni untuk ni, right? So kita try. Boleh minta bantuan lah join Is it okay? Oh, tak ada suara.
Mars 23 dah join. Okay. Kita ni. Oh, ramai dah. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 16. Kita ada 15. 4 lagi 3 lagi, John. Lagi 2 lagi 2. Okay, kalau tak ada kita start lah Okay. Kita try. Okay.
Okay, nampaknya ramai dah habis. Satu rahsia siapa tu Mali Bandung. Okay. Oh, rahsia salah satu Kita tengoklah soalan dia macam mana. Okay, so for this one, okay, so first, what is process in Linux? So this is a program being processed by CPU. Itulah proses So macam tadi, so how do we list process in Linux? So kita gunakan command ps. Saya dah tunjukkan tadi. Which statement is correct? So a thread is a mirror of a process. The process is duplicated by a log. Bukanlah, kita guna fork tadi kan. There is a dedicated API for duplicating process. Is it true or false? Or in Linux, process must be created by other process. Inilah jawapan dia. Bawah ni. Okay. Dan apa lagi? Which statement is false option? So kita boleh the init process PPID is 1, salah lah. Sebenarnya dia punya PPID adalah 0. Dia punya parent ID adalah 0. Dia punya PID adalah 1. Okay, so ataslah salah. Okay. Kita tengok lagi. This is command did not create a process. For of course lah dia akan create a process. Ni semua akan ni yang bukan did not create a process adalah internal command. Okay. Tak silap boleh pilih dua, internal command dan source file. Okay. So how do we copy a process? Kita gunakan fork lah. Okay, daripada fork. So which of the following is true? Fork return positive value if it create fail to copy a process. Salah lah kan, negative value, positive value ni dia akan return kalau dia adalah a parent. Okay, so if form return negative value is a parent process, salah lah. Dia return negative value kalau ada error dia tak boleh nak create the process. So if fork return zero value is a child process. This is true. Ini betul. Okay. So what happen if we call fork twice? So 2 to the power of berapa kali kita panggil? Kalau kita panggil only 1, 2 to the power of 1, 2 lah. Kalau kita panggil twice, 2 to the power of 2, dia akan create 4 process. Okay, so which statement is false about child process? Okay, mana satu yang salah? So child process will execute the next instruction after created. Salah ke betul? Tak, dia akan start daripada atas. So when fork return 0 is a child process. This is true lah. So rasa ni apa ni? Ni betul. A child process use same register as a parent, bukan different. Ni salah juga kan. So semua salah. Oh, kita balik. So why we need use multi-process for network programming? So of course, so your program code multitask, itu yang kita nak sebenarnya. Okay, itulah dia. So itulah dia. So boleh ada soalan ke? Any question? Tak ada sir. Itulah. So yang 9 ni, jadi jawapan dia ni pasal dia totally different. Dia same ni register ni, bukan maksudnya dia guna register yang sama. Dia copy sebiji register tu, tapi dia adalah maksudnya cakap dia register yang basically copy, bukan benda yang sama, tapi dia copy dan ada macam register yang lain. Okay. So kalau a child use different program counter ni, yes, ni lain. Program counter ni kalau kita kalau recap balik dalam kelas computer architecture, dia adalah yang value yang akan pointing to the next program counter tu. Dia nak pergi ke memory space yang mana tu. Itu of course different. Dia tak akan pakai dia punya parent. Okay. Okay, kita rehat dulu 5 minit, kita sambung sikit lagi
Okay, kita start balik boleh? Ready ke? Ready. Ready, sir. Okay, alright. Okay, so kita sambung sikit lagi. Parent and child. So fork system call is used for creating a new process. Tadi saya dah tunjukkan. So which run concurrently with the process that make a fork. So bila dia dah create parent dengan child, dia memang totally different process dan dia akan berjalan serentak. Parent dengan child akan berjalan serentak. So after a new child process is being created, both process will execute the next instruction following the fork system call. Okay. A child process use the same program counter, same CPU register, and same open file which used in the parent process. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, again dia akan return kosong kalau dia adalah child, dia akan return -1 kalau dia ada error, no child was created, ataupun more than one, dia akan adalah parent process lah. Kita akan tengok nanti. So, okay, jom kita tengok je, senang. Saya buka balik tadi. Okay, let me modify tadi. Modify, so tadi fork. So, instead of macam ni, so saya just buat, saya declare satu variable. Variable apa lah? Integer value process. VP lah, panjang-panjang. Value process VP Saya declare integer dan VP sama dengan fork. So nanti fork ni dia akan return lah value 1 ke negatif ke apa, dia akan print kan, dan dia akan apa ni lah, dia akan masukkan dalam VP ni So kita try printf print buku print kita buat macam ni je senang. If VP equals to 0, so kalau 0 dia nak menunjukkan itu child lah kan, so dia akan print saya adalah proses. Okay. So kalau kita buat else if, kan pasal kita compare value dalam VP ni. So kalau VP more than what? More than 0 lah. More than 0 maksudnya dia adalah parent lah. Okay, dia more than 0 and positive value kan. So, saya adalah buffer process. So, else, selain daripada itu, negative something, tak hit lah, anything lah kat sini, so mungkin error. Kita print je kat sini, print error. Try, compile. Saya ni dah biasa buat Python, pasal Python mana ada kena buat semicolon ni. So, lupa ni. Okay. Saya compile balik. Tak jadi tak ini. Hello.c. Right. So kita run.
Okay, nampak tak? Saya adalah bapa, sekali bapa run dulu, kemudian barulah ada anak. Nampak? Ada two different tu. Tapi kalau kita nak tengok dia punya PID tu, sekejap saya macam nak print sekejap. Okay, persen D. Sorry. Kita pergi saya nak print dia punya ni. Bapak proses dan ditambah. Dan PID saya adalah persen. Dia pakai persen D. D ni adalah decimal. So, kita hantar VP dekat sini. Dekat sini. Dan PID saya adalah persen D. So, kat sini kita hantar VP juga. Okay, so at least kita tahu value VP ni disimpan berapa kan. Yang saya nak try buat lah. Okay, so kita compile balik. Okay, run balik. So nampak, kalau dia bapa, dia punya PID akan positive value. Faham tak? Kalau dia adalah child process, PID dia adalah 0. Okay, dan macam saya cakap, fork tu dia akan returnkan the value. Okay, so kita printkan balik value tu. Faham tak? Okay. Faham, Sir. Boleh right. Okay, so satu lagi. Kita tengok slide dulu Okay, so ni tadi itulah. Okay, kita gunakan fork atau kita boleh check lah. So dia print the child ke parent kat sini, dia check lah fork value ni. Kalau fork ni not tu maksudnya kosong lah. So dia akan child. So, terpulang macam-macam implementation. Kalau saya buat macam tadi itulah. Okay. So to create a second process, call fork again either within parent or child. Boleh. Macam saya cakap tadi kan, kita boleh panggil dua kali fork. Depend on whether you want this process to be a child of the original parent ataupun a child of the first child process. Terpulang. It's usually for it to be a child of the original parent. So dia boleh gunakan call fork tu kalau kita letak dalam main proses ataupun kita letak dia bila dia dah dalam child punya proses. Boleh terpulang. Okay, so macam ni. Ini dia buat dekat main punya proses lah, nampak ada child A, dia fork sini, tapi bila dia dah jadi child lagi, nampak dia panggil lagi fork dalam ni. So dua kali. From single parent ataupun from same parent. Okay. So, macam saya cakap tadi, dia akan 2 to the power of 2. So kalau kita buat so kalau kita buat tu dua kali panggil, dia akan jadi 4 lah. Okay. For a system call function, we can generate child process for a parent main process. So the n child. So dia 2 to the power of n. Kalau contoh kita panggil fork 3 kali, dia akan ada berapa? 6 kali lah kan? Dia akan ada 6 child. Okay, so itu je lah dulu berkenaan dengan proses model ni. Nanti later on kita akan belajar berkenaan thread, macam mana different proses ni dia boleh communicate between each other. Mungkin child dengan parent, mungkin child dah habis proses, dia nak returnkan balik value, some value yang dia proses tu kepada parent. Boleh. Itu nama dia interprocess communication. Tapi kita kena faham dulu konsep proses tu, sangat penting. Kena faham anything that you run, your program that you have run, dia akan jadi proses. Itu the important ataupun central thing yang you guys kena faham dulu. Boleh tak? Boleh, Sir. Okay. Any question from you guys? Setakat ni tak ada, sir.
Okay, alright. So macam tu saya terangkan sikit berkenaan dengan lab assignment tu. Pasal you guys kena install dulu Ubuntu tu semua kan. So sekejap saya sebelum kita end class tu saya buka labnya tugasan. Okay. Okay. Boleh download dekat UFuture. Saya letak kat my content. So boleh buat dulu lab 1. Okay. Untuk lab 1 ni dia just introductory. Dia introductory. So kita akan dealing with buat macam mana nak buat VM, install dulu VirtualBox tu semua, dan juga untuk you guys belajar basic berkenaan dengan C programming macam saya tunjukkan tadi, dan juga GitHub. So bila kamu nak buat lab, bila saya nak ambil markah nanti untuk lab 6 nanti macam saya cakap kan, kamu mesti hantar kod kamu tu semua dekat GitHub untuk saya semak. Kalau kamu tak letak dekat GitHub, saya tak boleh nak tengok kamu punya kod dan saya tak boleh nak tahu sama ada kamu copy ataupun kamu buat sendiri. So memang kena ada GitHub. So kena guna Git lah, nanti saya akan tunjuk. Okay. Alright, so first nak buat virtual machine, so kamu kena download dulu VirtualBox. Okay, so first kamu buat VirtualBox. Pergi je Google VirtualBox, so boleh download. Ada soalan tanya Alright, so pilih window lah. Okay, kalau kamu guna window kan, kalau siapa pakai Mac, boleh pakai Mac sini. So pakai window host, boleh download lah. So boleh download. Dan install installer tu. Dan next install tu biar next je. Ambil semua yang default tak perlu nak. Just nanti yang penting nanti bila dekat VirtualBox tu nanti bila dia nak buat virtual interface tu, dia ada V-adapter tu, please make sure kamu pilih yes lah. Kalau tak nanti kamu ada masalah berkenaan dengan networking. Okay, so seterusnya adalah kamu kena run VirtualBox tu. Okay, ni saya run VirtualBox. Sinilah VirtualBox. Okay, saya ada several here. Okay, so ini saya dah ada kan, tapi kalau kamu kena create barulah. So kamu kena create new host, buat sini new. Okay, dan nanti dia akan minta lah. So kamu akan install Ubuntu nanti. Boleh Ubuntu, boleh pilih kat sini Linux. Boleh pilih Ubuntu punya distribution. Ni ambil yang okay, so dia ada 64 dengan 32 bit kan. Kalau laptop kamu slow, maksudnya kamu punya RAM tu kurang daripada 4 GB of RAM, saya cadang kamu gunakan 32 bit punya 32 bit punya Linux punya OS. Okay, kalau PC kamu okey sikit, mungkin ada 8 GB RAM, CPU pun okey, boleh guna 64, which is lagi better So terpulang so nanti based on kamu punya komputer punya ni. Tetapi yang penting bila kamu pilih 32 bit, bila kamu nak download file ISO untuk okey. So download Ubuntu tu boleh pergi cari, jangan pilih desktop, pilih server pasal kita tak perlu desktop pun. Kita nak pakai CLI je, tak perlu. Kalau kamu download Ubuntu desktop ni dia adalah berat so nanti komplain pula mungkin komputer kamu tak boleh bawa ke apa kan. So Ubuntu desktop ni berat pakai Ubuntu server je. Kita putih macam ni je. Dan kita buat projek pun macam ni je. Okey. Tak salah guna YouTube desktop kalau boleh, tapi kalau komputer kamu slow, just guna Ubuntu server je. Dan saya pun akan tunjuk example guna Ubuntu server je So boleh download here, ni get Ubuntu server. Okay, so kat sini pilih manual server installation. Okay, jangan buat instant ni, buat manual Ubuntu punya installation dan download ni. Dia punya ISO. Dia akan download kan ISO file.
dia ada this file. This is ISO file lah. So save. Bila dah save, this one contoh kita nak buat S for next. So RAM saya recommend untuk 64 bit dia mesti 4 GB RAM lah. Tapi kalau untuk untuk 64 bit untuk server version 2 GB pun dah cukup. Tapi untuk 32 bit punya server ambil 1 GB pun dah cukup. Okay. So since saya apa ni 2 GB lah, 2024. Okay. Next, hard disk besar sikit lah, jangan kecil sangat. Nanti selalunya student akan ada problem, kadang-kadang dia install file tu besar, tiba-tiba dia hang. So pilih at least letaklah 50 GB. Okay, ataupun kalau mungkin tak cukup sangat dalam disk, letak 20 atau 30 GB. Okay. Buat je VDI. Ada pilih allocated. So ini letaklah 30 GB lah. Kalau 10 GB nanti kamu buat kod tadi, kamu mungkin ada file ada apa, tiba-tiba penuh kan, nanti kamu akan macam mana cakap, memang kamu punya VM tu akan jadi error pasal hang, pasal dah penuh kamu punya disk. So create je. Okay, so kamu download ISO tadi, so kena pergi kat setting. Lepas tu kamu kena pergi balik kepada kamu punya storage tadi. Dekat kamu punya controller IDE ni untuk disk ni, ni kan, pilih tekan disk tu, pilih Ubuntu punya ISO tadi. Ni saya download kat sini tadi. Pilih lah, nanti dia akan boot. So boleh lah, follow je installation dia tu. Okay, so untuk networking, untuk lab 1 ni tak apa, kamu pilih dulu NAT. Tapi nanti later on, bila kamu nak buat server and client, kamu sebenarnya kena ada 2 VM. Kamu kena clone benda ni. So nanti untuk later on tu, kamu akan buat lagi satu adapter, tambah adapter dia. So kamu akan buat dia host only adapter ni. Kita akan buat tu nanti. So itu nanti later on. So buat dulu, untuk lab 1 ni, settlekan dulu yang kamu install virtual machine, ada internet semua, nanti kamu akan guna SSH. Oh, SSH je. So masuk kena ada jugalah. Okay, sikit. Since kamu nak kena SSH, so kena juga adalah. So kamu pergi dekat network tu, pergi dekat enable network adapter ni. So pilih host only adapter. Okay, so pilih host only adapter. Pilihlah ni, selalunya dia ada satu je. Okay, so okay. So nanti apa jadi? So nanti bila kamu run, sebenarnya dekat host only adapter, kalau kamu buka dekat kamu punya window tu, kamu buat IP config, kamu akan ada sebenarnya ni, nampak? Ethernet adapter virtual box host only network. So nampak dekat window kamu ada ni. So dia guna IP ni yang kamu akan access kamu punya VM. VM kamu mungkin akan dapat .2 So kalau contoh saya punya Ubuntu tadi tu. Saya run yang saya tunjuk dalam lab tadi kan, Ubuntu ni tadi. Kan saya access gunakan SSH ni. So sekejap saya tutup dulu, saya tunjukkan. Okay, untuk virtual box ni nampak, lab saya running tadi kan. So kalau kat sini, kalau saya tunjuk dekat dia punya network ni, nampak tak? Ada host only adapter. Okay. Satu, saya nak pergi internet, netting, mungkin nak install apa-apa as internet. Dan another one untuk supaya window saya boleh access saya punya virtual machine. Okay, gunakan SSH. So kalau kita tengok tadi dekat VM saya patah balik boleh. Okay, so ini VM lah. Ini bukan pakai SSH, ini pakai konsol. Sekejap. Saya login. Okay, so kalau saya buat if config, saya akan ada dua interface. Satu netting, satu nampak 192.168.56.5. So kalau tengok dekat sini, dekat dalam window dia ada 192.168.56.1. Dia dalam subnet yang sama. Itulah pasal window dengan saya punya virtual machine ni boleh
communicate. So kalau saya nak SSH dekat saya punya VM, so saya tutup this one. Saya download putih, okay. So boleh cari putih client, SSH client, putih lah. Putih download je, okay, free je. Dan kemudiannya saya run putih macam ni. Dan saya letak IP host only adapter dekat dalam Windows Linux saya tu. So dekat ENP 0S8 tu, so saya letak 192.168.56.5. Okay. So dia akan macam ni, nampak dia mungkin login. Putih ni adalah SSH client untuk saya access. Maksudnya sekarang ni, kalau kamu access directly dekat VirtualBox macam ni, gunakan dia punya konsol ni, dia susah tau, nampak? Kamu nak type apa ni, kamu nak copy paste payah. Contoh kamu ada something kat sini kan, kamu nak copy paste code contohlah. Test something kan, betul, kamu nak copy, kamu nak paste kat dalam ni kan. Memang tak boleh. Kamu kena type satu-satu, leceh kan. So kalau kamu gunakan SSH, so tadi saya login je kan. Benda yang sama. Okay, so sekarang ni kalau saya copy, saya boleh paste saja, nampak? SSH. Ataupun kalau kamu dah enable ke SSH, kamu nak gunakan Notepad++ dekat Windows kamu. Ini kan? Ni ada Notepad++. So kamu boleh guna ni, boleh buat new profile. Kamu boleh add new. So boleh contoh untuk lab. Okay, letak je IP ni. Kat sini letak SFTP, letak IP tadi tu. 192.168. Okay, username tadi saya. So nampak tak? Saya boleh edit kod saya dengan mudah dekat sini. So saya boleh edit kat sini. Okay, tu tujuan dia nak ada SSH tu. Okay, so SSH client ni boleh guna putih. Okay, so senanglah nak edit. Orang buat macam ni juga. Okay. Okay, itu berkenaan dengan VM dan SSH. Semua arahan ada kat sini saya dah bagi kat sini. Nanti boleh ni. Dan another one, kamu kena ada Git. Kena ada Git. Okay, so nanti itu saya akan terangkan juga. So Git. Okay, setakat ni untuk install VM dengan SSH ni ada soalan tak? Boleh faham tak? Boleh faham. Okay, boleh Alright, so seterusnya adalah untuk gunakan Git. Git ni adalah version control. Okay, so first nak gunakan Git. Okay, so contoh kalau kamu nak buat new code, contohlah kamu nak buat lab 1. So sebenarnya dekat dalam Ubuntu ni sebenarnya dia ada Git punya, apa ni, dia dah tayar install lah. Sebenarnya Git tu memang ada. So apa yang kita nak guna Git dan kita nak guna GitHub. Kita nak push code tu kepada GitHub. So first untuk guna tu kamu kena register GitHub dulu lah. So pergi GitHub. Okay, dan kamu register lah. Sign up. Tapi kalau saya ada, contohnya saya sign up. Okay, so ni saya punya Git lah. Contoh saya nak buat new repository, nak simpan kod. Macam tengok sebelum ni adalah contoh. Saya tunjuklah kelas-kelas yang sebelum ni kan. Tapi anyhow, you guys nanti kalau nak buat lab, buat new. So contohlah buat lab 1. Okay. So buat dia public je supaya saya boleh tengok. 'Tak perlu ada semua ni. Okay, so just create repository ni. Okay, so saya buat. 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 Okay
Okay. So nanti kita akan ikut yang this one, push an existing repository from command line. Okay. Apa, nanti saya akan share saya punya YouTube channel tu kan. Saya ada buat untuk student sebelum ni, nanti boleh rujuk macam mana nak gunakan Git. Anyhow, kita buat dulu, contoh kita buat folder baru. Contoh lab 1 MacDale, buat folder baru lab 1. Okay, ada pula. Buatlah MacDale lab baru contoh. Apalah nanti kamu buatlah lab 1 ke apa kan. Saya ada dah lab 1 sebelum ni. Okay. So dah buat dia punya ni lab baru. So saya masuk dalam folder tu lab baru. Okay, folder kosong lah. So nak tengok list kan. So dalam folder kosong ni sebelum kamu buat coding apa-apa dalam tu, simpan kod dalam tu, kamu buat dulu. Okay. So sebelum nak buat apa-apa, kamu buat git init. Okay, git init maksudnya dalam folder ni ada git lah. So kita dah initialize. So contoh kita nak buat kamu punya exercise pertama kan. C tu apa? This one. Hello contoh. Hello world.c. So contoh kita buat touch hello world.c. Alright. So buatlah apa-apa dengan hello world ni. Stack include std. Okay, kita dah buat coding lah. So nak gunakan git ni, kita buat first, kalau kita buat git status, dia nak bagi tahu yang file kita baru buat ni kita tak masukkan dalam git tree lagi. So kita kena buat git add. Titik boleh ataupun boleh tulis nama tu. Tapi kalau saya titik je lah, senang kan. Malah nak type. Okay. Kalau kita buat git status lagi, benda ni dah masuk dalam git punya tree. So kita buat changes ke apa. So kalau kita rasa dah okay, so kita buat git commit. .m message pula ni my first commit. Okay, so kalau kita buat git status dah okay dah, nothing. So maksudnya file tu still ada, tapi git dah track dia, maksudnya tak ada changes. Contoh kalau kita buat changes dalam hello world.c tu, contohlah kamu tambah admin kat sini. Kamu tambah kod kan, so git akan keep track. So kita buat git status, akan beritahu okay ada someone modified this one. So kita kena samalah, kena buat git add balik dan git commit. Kalau rasa dah okay, commit lah. So boleh cakap adding apa main function ke apa. Okay, so kalau git status dah okay. Okay, so sekarang ni apa yang kita buat, kita dah buat git dalam kita punya local repository. So this is local. Apa yang kita nak push ke GitHub. GitHub ni dia adalah remote repository. Kita nak push kat sini. So kita kena linkkan dulu kan. Okay, so first thing first, apa yang kita nak buat, kita kena ada set password dulu. Sebelum ni saya dalam kelas saya tak ajar lagi pasal dulu tak perlu pun guna existing code. Tetapi untuk baru-baru ni untuk extra security kepada Git, apa yang kita kena buat, sebenarnya kita kena pergi kat profile kita ni. Pergi kat setting. So kita kena pergi ke SSH and GPG kan. Kita akan kena pergi dekat developer setting. Okay. Pergi kat developer setting GitHub ni, pergi dekat personal access token. Right? So kena generate new token. Okay, generate new token. Right? So this buatlah. This is for ITT babak kosong. Expiration date ni saya untuk production 90 dah, tapi untuk kamu senang kan, untuk guna untuk terus untuk semua buat je no.
no expiration So apa yang dia boleh access, kamu bagi je boleh access repo. Okay, dia boleh access repo. Okay, dia nak bagi, saya tak payah kot yang lain ni. Okay, buat repo dan juga user ni. Okay, repo dan user. Generate token. Okay, nampak? So password ni kena simpan tau. Ni dia, ni bila next time kamu tengok dia akan hilang. So simpanlah somewhere dalam notepad ke apa, dalam PC, simpan Alright, so balik kepada kita punya repository. So password ni kena ingat. Alright, so kita pergi balik ke repository tadi. Tadi saya buat lab ITT 440 kan, so tak ada lagi. So kita nak push, kita ikut je ni, nampak? Kita copy ni, first kita copy remote this one. So kita pergi balik kat kita punya ni, dekat make sure kita dalam folder lab baru tadi. Kita git add remote dan kemudiannya kita kena git push. Kita kena buat branch main. Dan kita kena push ke branch main juga. Okay. Bila kita nak push, dia akan minta username So masukkan username tadi. Tetapi untuk password, kita akan gunakan personal authentication tadi. This one. Copy. Baru dia boleh push. Kena pakai personal token tadi. So kalau kita pergi balik kat Git, refresh, the code is here. Nampak? Okay, so nanti bila later on nak buat group project, individual project, code semua mesti ada kat GitHub. Dan bila buat group project, kawan kamu semua akan refer kepada repository yang sama. Dan kamu akan buat collaborative coding. Itu yang memang kita nak buat. Tapi setakat ni untuk lab 1, try dulu untuk install VM, explore Linux, buat basic Git ni dulu Boleh tak? Ada question? Any question? Tak ada, sir. Nanti saya akan share recording ni dan boleh juga nanti tengok YouTube channel saya, tengok banyak saya buat tutorial pasal Git ataupun macam mana nak install VirtualBox ni semua. Okay? Boleh? Boleh sir. Alright, okay. So nanti kalau ada soalan boleh tanya dalam grup no problem. Alright, so itulah kamunya. So nanti kena ikut je lah ni. Okay, so ni nak refresh balik kamu nak guna C macam ni. Pasal I have been briefed that kamu bila dekat diploma ataupun dekat degree sebenarnya kamu dah belajar dah berkenaan dengan C programming ni. Okay, so ini saya just refreshkan balik sahaja. Okay, pasal kelas kita bukan kita nak belajar programming, tapi sebenarnya kita nak belajar socket programming. Kita nak belajar programming tapi sangat spesifik dekat socket tu nanti. Alright. So boleh ikut je lah semua dalam ni Right. So itulah lab untuk tugasan lab pertama. Okey. Kalau tak ada soalan dan saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey. Tunggu jap saya bagi attendance. Okey, attendance saya letak dekat chat box Okey, attendance saya letak kat chat box. So, boleh isi attendance. Kalau tak ada apa-apa lagi, thank you everyone. Assalamualaikum. I see you guys next week. Okay.